Ini bab berbaring selepas daripadanya, yakni selepas daripada bersembahyang sunat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai bersembahyang 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Faqala lahu Marwan ibn al-Hakam, maka Marwan bin al-Hakam berkata, tidakkah memadai kepada seseorang daripada kita perjalanannya ke masjid sehingga dia perlu pula berbaring di atas lambung kanannya? Ubaidullah berkata dalam hadisnya, kata Abu Hurairah, tidak, yakni tidak memadai. Qala, perawi berkata, perkara ini sampai kepada pengetahuan Ibnu Umar. Maka beliau berkata, aktsara Abu Hurairah ala nafsih, Abu Hurairah telah melampau ataupun telajak dah Abu Hurairah ni. Qala, kata perawi, faqila lahu, maka orang kata kepada dia, faqila li Ibnu Umar, orang kata kepada Ibnu Umar, hal tunkiru syai'an mimma yaqul, adakah engkau membantah apa-apa daripada apa yang dia kata itu? Ibnu Umar menjawab, la, tidak, tetapi dia berani, wajabunna, dan kami penakut, kami takut. Qala, perawi berkata, apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh Ibnu Umar itu sampai ke pengetahuan Abu Hurairah. Beliau pun berkata, fama dhanbi in kuntu hafiztu wa nasu, apa salah saya kalau saya ingat dan mereka lupa? Kesalahan sayanya tidak lain selain daripada saya ingat, mereka lupa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bersembahyang di akhir malam, baginda melihat, kalau aku sudah sedar, sudah jaga, baginda akan bercakap-cakap dengan aku. Tetapi kalau aku masih tidur, dia akan menyedarkan, yakni membangunkan aku. Wa shalla raka'atain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat, kemudian berbaring. Hatta ya'tiyahul muadzin, sehinggalah muadzin datang kepada baginda dan memberitahu tentang tibanya waktu untuk bersembahyang subuh. Fayusalli raka'atain khafifatain, selepas itu Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat yang ringkas, kemudian baru keluar untuk bersembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Salamah, katanya Aisyah berkata, Nabi SAW apabila selesai bersembahyang 2 rakaat sunat subuh, kalau aku masih tidur, ittaja'a, dia akan berbaring. Kalau aku sudah jaga, sudah sedar, dia akan bercakap-cakap dengan aku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Bakrah, katanya aku pernah keluar bersama Nabi SAW untuk bersembahyang subuh. Tidak baginda lalu dekat seseorang, melainkan akan disuruhnya supaya bangun bersembahyang, ataupun Nabi SAW menggerakkannya dengan kakinya. Faqala Ziyad berkata, qala, perawi di atasnya berkata Abul Fudail, bukan Abul Fadl. Ini bab jika seseorang sempat ataupun mendapati imam telah pun memulakan sembahyangnya, tetapi dia belum lagi mengerjakan 2 rakaat sunat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis, katanya ada seseorang datang ketika Nabi SAW sedang bersembahyang subuh, lalu dia bersembahyang 2 rakaat, kemudian baru masuk bersembahyang bersama Nabi SAW. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda berkata, hai fulan, mana satu daripada 2 sembahyangmu itu?
Adakah yang telah engkau sembahyang seorang diri itu, ataupun yang telah engkau sembahyang bersama kami? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maka tiada lagi sembahyang selain daripada ataupun kecuali sembahyang fardu. Ini bab orang yang terlepas sembahyang sunat subuh. Bilakah dia perlu ataupun dia patut mengqadanya? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qais bin Amr, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang bersembahyang selepas sembahyang subuh 2 rakaat. Dia tengok seorang bersembahyang 2 rakaat selepas sembahyang subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang subuh 2 rakaat. Tetapi orang itu berkata, sebenarnya saya belum lagi bersembahyang 2 rakaat sebelum daripada 2 rakaat subuh ini. Kerana itu saya bersembahyang sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tak kata apa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asupah tadi juga daripada Sa'ad bin Sa'id. Abu Daud berkata, Abdu Rabbih dan Yahya, 2 orang anak Sa'id, meriwayatkan hadis ini secara mursal, bahawa datuk mereka iaitu Zaid bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab berbaring selepas daripada sembahyang sunat subuh. Lepas pada sembahyang sunat subuh tu guling mata. Guling orang kata. Berbaring tu guling lah. Guling. Tapi guling tu di atas lambung kanan. Guling. Mana tidak semesti rapat kepala tu supaya kita nak tidur tengah malam tu. Boleh juga lagu tu. Kalau duduk tukak gitu, tukak siku, baring ni lambung kanan ni ke bawah. Itu hak nak. Lagu tu maksudnya. Tapi kalau baring supaya tidur tu pun boleh juga. Supaya tidur tu mana rapat kepala ni, tak atas mata gitu, ataupun tidak mata ke, boleh juga. Itu maksud sini. Setara mana kedudukannya ittija' selepas daripada sunat subuh. Ya ada hadis ni, ada hadis. Ada hadis. Kalau seperti dari segi terjemah saat ni kita sudah terjemah dah. Dalam riwayat daripada A'mash Abdul Wahid, daripada A'mash daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah ni, dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana hadis qauli bukan hadis fi'li. Nabi kata, yani bila seseorang daripada kamu tu selesai bersembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanan. Nabi kata. Bila Nabi kata, kuat kedudukannya. Kalau dia buat sekadar dia buat saja, boleh orang kata ini khusus untuk dia, ataupun ada apa-apa sebabnya. Ni kalau dia kata dia hadis qauli dengan hadis fi'li, lebih kuat hadis qauli. Ni Nabi kata. Bila Nabi kata, dia kata tu pun dalam bentuk amar, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanan, atas lambung kanan. Jadi kalau amar ni sama ada dengan sirah amar hadir ataupun amar ghaib. Macam di sini amar ghaib. Ulama-ulama usul kata asalnya memberi makna wajib. Wajib. Dengan sebab itu ada ulama orang pegang wajib. Dia pegang situlah. Ulama orang kata tidak wajib tu, dia tengok orang lain. Dia tengok orang lain, kira dengan orang lain, tengok, baru dia buat keputusan. Tapi bagi orang yang mengatakan wajib, maka dia pegang dengan hak ni. Inilah pegangan dia. Tapi Marwan, bila Abu Hurairah ni meriwayatkan hadis ini, Marwan kata, Marwan ni siapa dia? Marwan bin Al-Hakam, khalifah. Selepas daripada Muawiyah, Yazid anak dia naik. Selepas daripada Yazid, naik sebentar Muawiyah.